Besar pengetua, dulu pegawai di jabatan pun ada jadi pengetua. Jadi alhamdulillah semuanya dah senior, semua dah rambut putih, semua dah lari, dah licin. Itu menunjukkan kerja kuat semua ni Tuan Haji Azadin. Kita ucapkan tahniah kepada Tuan Pengarah kita yang baru. Ya, dan saya tuan ini dapat bersama-sama dengan Ketua Besar mendengar amanat sulung beliau yang syarat dengan pengalaman dan sifat keayahan itu, fatherly itu. Dan yang saya suka tu sebab ada diselasilikan dengan perkataan ayah-ayah orang Negeri Sembilan. Sebab saya ni pun memang belum masuk suku lagi. Tapi biasa berkawan dengan orang Sembilan. Contohnya pantun. Ni kalau cikgu yang bukan Islam mungkin tak faham lah. Air dalam bosi, api dalam kacau. Potik di topi, di tengah menyalok. Itu dulu-dulu lah. Air dalam besi tu air cara moden lah. Dulu air perigi. Sekarang moden, menunjukkan modernnya pembaharuan tu. Sekarang air dalam besi, api dalam kacau ni, lampu ni, petik di topi tengah menyalok. Masa tu excited lah orang Negeri Sembilan ni. Sekarang tak excited lah itu. Lain pula excited. Sekarang digital. Jadi alhamdulillah saya diberikan mandat sebagai focal person PIBKS Putrajaya. Sebenarnya saya ni dah sepatutnya dah nak bersara dah dalam khidmat sukarela, especially dalam dunia PIBG ni. Sebab saya dah 20 tahun berkecimpung dalam PIBG. Saya jadi PIBG 5 buah sekolah. 1 sekolah Cina, 2 sekolah swasta, kemudian sekolah kerajaan. Dan anak saya sekarang pun dah tingkatan 5. Patutnya memang dah di hujung lah. Tuan Pengarah ada tingkatan 4 lagi. Bawah dia panjang lagi tu. Di satu hari saya, sekolah anak saya tu nak mengadakan mesyuarat PIBG. Saya beritahu dah. Sebab ni saya kalau saya pergi ni, saya akan kena ni, saya cakap. Saya pun dah pasal niat, tak nak fikir lah tahun ni. Kalau kena ni, saya pasal ni. Kena bertugas ni. Sebab ramai orang kena. Jadi saya pun sehari sebelum tu, saya minum di bistro. Q Bistro Putrajaya. Terserempak pula dengan pengetua pula petang tu, Cik Roslan. Cik dah besok kita mesyuarat PIBG. Saya ni macam mana ni saya nak mengelak ni. Kalau pergi kan kena ni. Tapi oleh kerana saya mengenali Cik Roslan ni, saya harap saya pergi tu, tuan-tuan ni saya pergi lah. Tidaklah orang kata apa, kalau boleh saya nak mengelak lah untuk dilatih. Tapi ni takdirkan Allah, mesyuarat PIBG bertanding dengan PIBG yang lama tu. Ditakdirkan menang lah pula. Maka saya sambunglah pula khidmat lagi sebagai PIBG di sekolah 11-1. Jadi saya rasa itu pun takdir Allah juga untuk memberi ruang kepada saya untuk berkhidmat. Dan saya menganggap itu sebagai sebahagian daripada kerja-kerja amal soleh saya dalam dunia pendidikan. Saya pernah menjadi guru. Latar belakang saya seorang belajar dalam bidang pengajian Islam. Pernah berkhidmat sebagai guru agama, ustaz lah. Tapi tak ada orang panggil saya ustaz lagi sekarang ni. Sebab murid-murid tu saya mengajar sekejap sangat. Dalam 5-6 bulan sebagai guru sandaran. Lepas tu saya bekerja dalam 2-3 tahun. Dan saya menjalankan perniagaan sebelum masa. Pada usia saya lebih kurang 27 tahun. Sekarang dah 53 tahun. Hampir lebih daripada 25 tahun dalam perniagaan. Bidang perniagaan saya ialah antaranya bidang pembangunan hartanah, bina rumah dan ramai pegawai pendidikan, orang-orang Putrajaya membeli rumah di kawasan yang saya bangunkan di Sungai Merak. Di Sungai Merak tu taman-taman yang saya bangunkan tu berhampiran dengan desa pinggiran Putra lah kebanyakannya. Desa Sarjana, Desa Mekah, Kasar Mekah, yang Mekah tu kebanyakannya nama projek-projek saya lah. Dan di Bani juga saya ada Bani Convention Center. Jadi Tuan Ketua kata nak sambung ceramah tu, saya tawarkan Bani Convention Center tu. Saya buat aktiviti tak jauh dari sini. Sekolah 14 dah pernah buat adik guru dan macam-macam. Jabatan pun pernah buat program BCC, selalu buat majlis kenduri. Itu juga majlis kenduri untuk guru-guru pengetua nak buat kenduri kantor pengetua yang kenduri ya. Kenduri anak-anak. Sedih. Sekarang dia jom ya, untuk anak-anak, anak menantu itu boleh. Saya boleh bagi package istimewa untuk warga pendidik Putrajaya, InsyaAllah. Mungkin hari guru ke apa nanti jabatan nak buat pun saya bersedia membagi ruang
Okey, hari ini saya akan bercerita atau berkongsi pengalaman ataupun sedikit latar belakang saya, apa yang saya dah lalui dalam konteks pengalaman saya dalam sektor korporat dan perniagaan, dan juga pengalaman dalam PIBG, terlibatan dalam PIBG, dan saya tumpukan pada hari ini perkongsian bagaimana strategi pendanaan untuk Putrajaya, adalah nak menghebatkan Putrajaya tadi itu. Perkara yang pertama saya rasa perlu ada ialah keuangan. Tak ada duit, kita tak ada nak cerita apa, sembang kari je lah, cerita tu je ni, tapi tak ada buat apa-apa. Saya pernah duduk sebagai komiti di PIBG Sekolah SRJKC Yok Ming Bangi selama 7 tahun di situ. Jadi saya faham macam mana pendekatan ibu bapa sekolah-sekolah Cina, mereka merangka ataupun menjana pendapatan dari untuk PIBG mereka. So sedikit pengalaman saya, penglibatan selama 25 tahun. Selain daripada berniaga, saya aktif dalam organisasi-organisasi kerajaan, agensi, JLC. Dalam biasanya strategi apa yang mereka minta saya masuk ialah bagaimana nak menjana pendapatan, income generation, termasuk di universiti awam sekarang ni. 3 tahun saya duduk di UNIZA sebagai ahli lembaga pengarah, 3 tahun di UNIMAS. Itulah kerja saya, macam mana nak mengganakan pendapatan tambahan untuk universiti, dan kerajaan dah potong 30% pendapatan geran daripada kerajaan, maka 30 hingga 40% tu kita cari duit sendiri. So apabila saya duduk di universiti sebagai lembaga pengarah jaga penjanaan, maka saya punya pekerja ialah nak monetizekan apa yang ada di universiti tu. Kita buka ruang, sewakan ruang, buat even kelas yang kosong petang tu bagi universiti swasta masuk supaya maksimumkan penggunaan fasiliti di universiti. Saya rasa sama juga di sekolah, kita ada padang, kita ada dewan, maksimalkan penggunaan itu. Kalau ada parti di luar, kita boleh jadi partner untuk menjadi partner kita untuk macam mana dewan tu kita boleh. Contohnya sekarang ni orang perlukan dewan tu, orang majlis, event, peluri kahwin dan sebagainya. Cari partner yang boleh upgradekan dewan kita tu supaya dewan itu tu sentiasa rancak, ada penggunaan dari situ kita boleh menjana pendapatan. Dewan saya bagi ke Wajan Center, saya cas sehari dewan kosong saja RM15,000 sehari. Jadi takkan dewan sekolah masih nak sewa lagi 500. Kita upgrade kan sikit, kita boleh sewa RM4,000. Ramai orang nak masuk. Itu contoh ni. Jadi berbalik kepada bagaimana untuk nak menjana pendapatan. Sebenarnya perkara pertama yang kita perlu lihat ialah duit yang ada dalam poket-poket orang Islam. Ibu bapa kita, parent itu sebenarnya sumber yang terdekat dengan kita, yang memang dah ada dalam poket kita. Buka hari ni, dalam dompet semua ada duit, semua parent kita semua ada duit dalam tangan orang-orang Islam tu banyak. Jadi macam mana kita nak mendekati mereka untuk kita mengajak mereka untuk pertama menggunakan sumbangan daripada ibu bapa. Kita lihat sejarah, dalam sejarah Islam, kita belajar sejarah zaman Osmaniyah ni, zaman kegemilangan Islam. Waktu tu 2/3 dunia ni dikuasai oleh Islam. Pada waktu tu tak ada peluang lah Israel nak buat Palestin sekarang, sebab Islam sangat kuat. Malahnya kalau kita belajar sejarah, saya pun belajar sejarah sekolah rendah, kita kurang didedahkan tentang pencapaian sepanjang kegemilangan Islam ni. Kita tidak diceritakan banyak tentang kejayaan Osmaniyah ni. Tetapi kalau kita lihat sejarah, kajian secara mendalam, apa kekuatan teras kerajaan Osmaniyah? Jawapannya ialah budaya memberi mereka, infak mereka, peranan rakyat dalam membantu kerajaan. Jadi selama lebih kurang 600 tahun, di sepanjang 600 tahun kerajaan Osmaniyah itu penuh dengan inisiatif wakaf ataupun pemberian, budaya memberi, budaya berinfak, budaya bersedekah. Dan kalau kita lihat wakaf yang wujud di setiap zaman sepanjang ratus tahun itu wujud berasaskan apa keperluan semasa pada waktu itu. Macam kita, masyarakat kita di Malaysia, kalau kata nak sedekah infak, kita akan rajin berinfak. Kalau kata infak untuk masjid, infak untuk asrama anak yatim, kita lihat itu je, seolah-olah infak tu yang utama kat situ. Tapi dalam masyarakat Turki, mereka lihat dalam bentuk apa yang perlu pada waktu itu, di situ mereka sumbang. Kalau dalam konteks hari ini, keperluan internet itu lebih mendesak daripada membina masjid. Masjid kita dah tak ada masalah. Masjid surau dalam Putrajaya dah tak perlu lagi. Setiap
500 meter kita akan jumpa surau. Maknanya keberadaan surau bukan lagi mendesak. Menukar kapet di surau tu pun dah tak perlu. Sebab dah tak boleh nak fikir. Kapet yang elok tu pun kita pergi tukar sebab tahu ada orang nak menyumbang. Adakah baiknya kekalkan kapet tu sumbang kepada sekolah punya keperluan internet? Itu lebih mendesak dalam konteks tu. Jadi orang Turki dia tak buat dalam culture mereka akan tengok dalam saya kotakkan hijau tu, itu semua berasaskan ada elemen pendidikan. Nombor 36, the wakaf taking student for picnicking. Wujud wakaf pada waktu itu maknanya khas untuk collect duit untuk orang pergi piknik. Tidaklah kita disebut nak buat camp kecemerlangan, kutip duit 150, lepas tu separuh hanya bayar, separuh lagi tak bayar. Jadi sepatutnya benda tu dah ready, dah fun. Masyarakat boleh collect duit. Taking care the offers. Wakaf masuk kitchen ni saya pergi di Turki. Alhamdulillah saya 8 kali pergi Turki buat kajian wakaf. Saya tengok wakaf yang nak kekal daripada zaman Osmaniyah, ada yang kekal sampai sekarang. Contohnya itu bagi sup, bagi makan setiap hari itu kekal sampai hari ini. Dapur bertukar daripada tradisional ke dapur moden. Pekerja bertukar, sukarelawan bertukar, tapi orang datang makan non-stop. Sepatutnya kita kantin sekolah kita tu tak bayar. Ada orang lain yang boleh sponsor bagi makan sepanjang tahun. Itu sepatutnya kita boleh fikirkan. Jadi duit pelajar tu boleh guna untuk program-program pendidikan yang baik. Ini kita lihatlah sampai kita boleh faham yang benda yang kecil-kecil tu mereka. Nombor 66 tu pun menarik juga. Wakaf Uniting Poor Bachelor. Ini waktu tu dah ada dah wakaf untuk membantu orang muda yang nak berkahwin. Kali pertama lah. Poor Bachelor sebut tu. Sampai macam tu mereka memikirkan memberikan infak dan sedekah tu sampai tahap tu. The wakaf providing education for poor children. Dah ada dah zaman tu. Ini zaman 600 tahun dulu dah ada. Ini yang saya blok-blok-blokkan tu ialah wakaf donating science book. Pakaian, dekah pakaian. Dah lama dah dipikirkan. Ini saya dari setiap inisiatif tu, saya ada buku yang saya dapat daripada Yayasan Wakaf Turki. Setiap inisiatif yang 116 tu, setiap page tu akan diceritakan bila inisiatif itu dibuat, siapa zaman tu sultan, kenapa justifikasi waktu itu dibuat wakaf tersebut. Ada record dia semua. InsyaAllah saya akan sharekan nanti di dalam grup PGB dengan macam itu, ada soft copy dia, supaya kita dapat idea. Sebenarnya konsep pemberian wakaf ini mestilah tepat kepada keperluan semasa. Itu yang poor bachelor, building hospital, wakaf binatang. Memberi makan binatang ni dalam culture orang Turki ni sangat luar biasa. Mereka akan jaga binatang liar ni dipanggil street animal ni, kucing, anjing, burung ni mereka jaga dengan baik. Jadi kalau burung dan kucing dan anjing mereka boleh jaga dengan baik, maknanya orang of course dah lebih terjaga lah. Kita sekarang ni, orang pun, jiran sebelah rumah kita pun kita tak tahu, anak-anak murid kita semua pun kita tak tahu apa masalah mereka. Nak jaga anjing, kucing jauh lagi lah. Jadi sampai tahap orang kata dia punya begitu mereka obses kepada menjaga manusia dan binatang ni. Sampai sekarang apabila musim sejuk, mereka menghantar makanan ke dalam hutan untuk memberi makan kepada binatang. Sebab waktu ni binatang tak boleh cari makan sebab musim sejuk. Jadi manusia tolong menghantarkan makanan kepada binatang-binatang dalam hutan. Ada kita fikir tak sampai tahap ni? Kita tak mampu fikir. Sebab saya cakap masalah yang manusia kita ni pun tak selesai. Dan di bandar-bandar yang bukan musim sejuk pula, mereka cipta mesin untuk memberi makanan kepada binatang-binatang. Ada air, ada vitamin bagi kepada anjing dan kucing yang mereka jaga begitu rapi. Dan Majlis Pembandaran Istanbul dikenali sebagai majlis pembandaran yang begitu alert tentang penjagaan binatang ni. Kalau mereka lihat ada
kucing dan anjing terbiar tak terurus, maka YDP Wajib Mandaran itu akan dikenakan tindakan. Maknanya dia tak cekap menguruskan kehidupan ataupun menjaga ekosistem. Sebab itu seorang tokoh ulama besar Turki menyebutkan bahawa the best of wakaf ni maknanya sedekah, infak apa semua ialah is to dedicate things which people are in need of most. Maknanya kita kena bagi apa yang kita perlu, yang mendesak sekarang ni. Itu strategi pendanaan. Kita kena fokus kepada apa yang betul-betul mendesak. Alhamdulillah saya sekarang ni menubuhkan satu sekolah swasta. Oleh kerana pengalaman duduk dalam dunia pendidikan ni menuntut ataupun saya rasa terpanggil untuk membina sekolah sendiri, sekolah swasta. Sebab saya rasa sekolah swasta kita boleh bina ikut acuan kita. Jadi kalau kita bercakap banyak dalam sekolah kerajaan, kita boleh buat sebab ada red tape dan polisi. Jadi nak buat pembaharuan, buat sekolah swasta, gunakan lesen IPTS. Jadi kami bangunkan sebuah sekolah integrated Islamic school di Kota Damansara menggunakan kurikulum IGCSE Cambridge tapi integrasi Islami. Alhamdulillah sekolah dah berjalan 5 tahun dan kami membuat satu kaedah atau menggunakan kaedah IGCSE ini berasaskan pencapaian. Jadi umur 15 sudah boleh ambil seat exam A-level, umur 16 dah boleh masuk universiti, 18 dah boleh dapat degree, ada pelajar kami 19 dah ada PhD. Jadi ini satu percubaan ataupun ini satu kaedah yang pada saya boleh dilakukan oleh sekolah kerajaan. Pada asasnya sebenarnya tahap kematangan manusia ni berbeza. Even akhir balik kita pun ada yang umur 9 tahun, ada yang akhir balik umur 15 tahun. Tak adalah sampai 50 tahun ni. Akhir balik orang 16, 17. So maknanya pencapaian anak ni berbeza. Ada yang boleh diketengahkan lebih awal. Alhamdulillah pelajar kami tahun ini Nur Sofia menjadi pelajar top in the world dalam peperiksaan Cambridge seluruh dunia. Ambil exam yang sama satu dunia, gunakan kurikulum Cambridge, satu UK yang banyak gunakan Cambridge ni adalah negara-negara Commonwealth, India, Pakistan, Bangladesh. Pelajar kita mendapat tempat pertama, best in the world. So maknanya tidak ada mustahil. Pelajar anak Melayu, anak Malaysia ni kalau betul diberikan pendidikan, kita berikan mereka ruang yang lebih awal untuk mereka belajar subjek yang lebih tinggi, mereka boleh menjadi pelajar yang terbaik di dunia. Dan kami boleh lakukan ini apabila kami menggunakan sistem pendidikan wakaf. Maknanya sumber dana untuk membangunkan sekolah ini adalah melalui sumber pendanaan yang kami raise melalui dana wakaf yang kami himpunkan. Saya nak kongsikan kat sini berapa yuran untuk sekolah swasta seperti ini. Jadi malam tadi ni saya siapkan ni sampai pukul 1 pagi ni supaya cikgu-cikgu betul faham bagaimana nilai sekolah swasta ni, berapa charge yuran. Yang terdekat dengan kita Nexus International School, yuran tahunan antara 43 hingga 87,000, 10 bulan antara ni mengikut level je ni. Tapi kalau dalam 5,000 sebulan. Inilah nilai pendidikan orang yang nak hantar sekolah swasta ni. Dia sanggup bayar sebab dia dapat pendidikan yang bertaraf dunia dan dia sanggup bayar. Alhamdulillah sekolah kami masih lagi antara yang berbanding dengan sekolah yang kami panggil sekular lah. Yang sekular ni macam Taylor, Nexus ni memang dah pergi sampai antara 60 hingga 80,000 sebulan. Berani Vines ni pun saya berjaya. Ini di Putrajaya juga, Imas lebih kurang kami juga yurannya, hampir juga. Help International, St. Joseph, Taylor, Mount Kiara, Cempaka International ni pun sahabat saya juga, Dr. Freda Pilus. So inilah kadar yuran yang kalau kata sekolah kerajaan kita nak charge yuran, inilah yuran yang ibu bapa kena bayar. So apa yang saya nak kaitkan kat sini, apabila saya berkempen dengan ibu bapa, kita perlu menyumbang untuk bantu sekolah. Sebab tuan-tuan dan puan ibu bapa, saya cakap you all hantar sekolah ni free of charge, tak ada cost. Kalau nak bayar, inilah kos setiap pelajar. Saya ada tak buat yang data tu tadi. Ada ni. Saya tunjuk kat sini Okay. Ini bajet
Kementerian Pendidikan 1 tahun 58.7 bilion. Bilangan pelajar sekolah seluruh negara 4.9 juta. Betul? Ini data saya panggil kan, kalau kita sebut kan. Guru 500,000. Kali 500,000 guru, jumlah guru. Jadi kos per murid untuk setahun 11,000 per pelajar. Kalau sebulan, sepatutnya parent kita ni kena bayar RM980 sebulan untuk nak tanggung kos operasi dan kos pembangunan sekolah setiap tahun. 980. Agak-agak boleh tak? Parent kita dia boleh bayar 980 sebulan. Tadi boleh? Sekolah swasta boleh bayar 2,500. Pergi spa boleh? Cikgu? Pergi spa sekali bayar 200, 300. Masuk gastro sebulan 300. Jadi pada saya, kalau tak boleh bayar 980, boleh bayar 10% kepada untuk menyumbang kepada sekolah. Saya nak bagi ni supaya mereka nampak sekolah perancangan ni berbanding dengan sekolah swasta, ini kos mereka terpaksa bayar. Okey, saya tunjukkan. Alhamdulillah. Itu ini saya nak promote sekolah Cedlan. Jadi alhamdulillah, oleh kerana saya ni orang yang dah berpengalaman sikit orang korporat. Jadi bila saya diberikan mandat oleh parent sekolah kami itu, pertama kali kita terus buat strategic planning untuk tempoh setahun ni, apa yang kita nak buat. Dan perkara pertama yang paling ditekankan ialah pendanaan. Jadi pengarah pun dah sebut isu-isu yang kritikal sekarang ni ialah isu akses internet. Itu paling kritikal kan. Jadi kita dalam ni kita rangkakan apa yang sebenarnya sekolah perlukan. Kita pun tak nak PIBG ni buat program ikut selera kita, short-short sendiri. Sekolah pun tak perlukan program tu. Jadi kita tanya sekolah, apa sekolah perlu, apa program, berapa jumlah duit. Jadi Cik Lan kenalah membentangkan bajet madani 11.1 ni. Saya cakap Cik Lan dah bentang, tak boleh tambah Ini Cik Lan pun dah bentang, dah tunjukkan ini bujuran. Okey, kita work out. Perlu 150,000 ataupun 200,000, kita work out untuk cari 200,000. Jadi apa caranya, itu yang paling penting. Jadi kita pecahkan kepada 4 portfolio saja dalam PIBG. Pendanaan, komunikasi, pembangunan lisan dan kebajikan. Cukup, ayah banyak-banyak biro. Saya tengok adalah dulu ni ada biro HAP lah, biro co-curriculum. Ini bukan kerja PIBG. Ini lebih to school, to ketua yang mengendal sekolah. Kita fokus pada bidang-bidang yang dalam portfolio kita ataupun dalam skop kita. Jadi alhamdulillah kita memikirkan satu strategi baru ialah mewujudkan untuk strategi pendanaan kita buat secara digital. Apps kita sendiri, apps yang khas untuk PIBG kita ni, untuk fundraising melalui digital. Sebab kerangka arah digital. Semua parent kita ni hari-hari dia buat sedekah subuh, especially guru-guru perempuan atau ibu-ibu kita ni, termasuklah isteri saya. Selepas subuh tu dia duduk 10 minit, kata buat apa? Sedekah subuh. Hantar satu ni, transfer duit ni, transfer duit ni. Itu dah jadi habit sekarang ni. Itu orang perempuan tu gaji selit. Orang lelaki ni dia sub dia dekat isteri dia, kau uruskan ni lah, pahala saya dapat. Sebab sebahagian duit pun kita transfer kat dia juga. Jadi kita buat apps. Dan app ni kita cipta untuk semua sekolah boleh pakai. Ini yang saya nak wakafkan app ni. Saya nak wakafkan app ni untuk semua sekolah, bukan hanya di Putrajaya. Niat kita untuk satu Malaysia. Bolehlah gunakan apps ni. Kita nanti boleh aturkan satu training, panggil semua pengetua besar dengan PIBG. Kita duduk tu 2-3 jam, kita edit kita punya profil masing-masing, terus boleh launch terus. App ni untuk masing-masing boleh gunakan app ni yang sama untuk pendanaan. So kita boleh tengok macam mana operasi dia. Kami tumpukan 2 projek saja. Untuk peringkat awal, projek pertama membeli 5 smartboard. Sekolah sebelah ni dia tak ada smartboard langsung rupanya. Ada sekolah lain ni, sekolah Cik Din ni 16 ni semua kelas dah ada smartboard. Ini tidak adil.
Tapi tak apa. Ini peluang untuk kita beramal. Kalau semua dah ada, tak adalah orang yang boleh berinfak kan. Jadi kita teruskan kepada sumbangan. Jadi benda ni boleh buat masing-masing je keperluan. Apa keperluan sekolah? Jadi kita pergi kepada projek infak kita. Masing-masing pun boleh tumpukan apa projek infak. Bagi lagi projek infak 2. 10 unit aircon, 5 unit smartboard. Alhamdulillah smartboard pertama YDP sendiri sumbang. Ini tak boleh. Ini kita kena tunjukkan kepimpinan Majlis Teladan. Buat datang. Kalau YDP sembang hari je suruh orang derma, YDP tak sembang. Alhamdulillah. Kedua yang semua. Hari ini dia cakap saya dia nak order satu lagi. Jadi bila YDP mulakan sumbang NYDP, AJK semua berlumba-lumba sebab malulah dengan YDP. YDP dah mulakan dulu dah mulakan dulu langkah pertama. Jadi kita dah beli satu, kita tengah proses untuk nak membeli kedua. 5,800, harga smartboard 8,500. Tapi saya dah ada order dah sebab dia tahu dalam masa seminggu 2 dia akan naik sebab orang menerima hari-hari. Kita boleh tengok dalam sistem kita, orang yang menyumbang tak banyak. Untuk jumlah sumbangan tak banyak, RM10, tapi yang menyumbang tu ramai. Sebab itu dalam konsep infak ni, orang yang kaya tak ramai. Orang yang sederhana, yang kita panggil sederhana dan panggil bayar mahal, dia ramai. Jadi kalau dia ramai, walaupun dia sumbang sikit, tapi kali ramai ni orang, kita dapat jumlah yang besar. Jadi alhamdulillah kita dah boleh beli yang kedua. Aircon kita dah tambah lagi 2, dah pasang dalam pusat sumber. Kita perlu lagi 6 lagi. Ada 6 lagi untuk cecah. Untuk cecah 10 unit yang pertama. Jadi alhamdulillah kita punya kutipan kita boleh tengok kat sini portal kita. Kalau kita nak menyumbang, kita tunjuk okey, kita tunjuk cara nak menyumbang mudah saja. Sebab kita nak mudahkan orang menyumbang. Sumbang sekarang. Sumbang sekarang. Ni ada gambar YDP ni supaya orang meyakinkan orang ini betul ni, bukan scam Kemudian sumbang sekarang RM10 contoh. Teruskan. Terus pergi online banking kita. Sumbang sekarang. Pergi Maybank. Proses RM10. Masukkan username. Encik Zuhairi ni saya punya pegawai. Dialah yang banyak membantu di belakang tabir. Beliau ex pegawai di KPM bahagian corporate com. Saya tarik dari KPM untuk bantu saya dalam kerja-kerja amal macam ni lah. Continue. Dah masuk RM10. Terus dapat resit. Nanti kita bincang dengan lembaga hasil dalam negeri, boleh dapat pengecualian cukai. Dah, selesai. Masih RM10. Okey. Boleh dapat mana ni mudah. Sebab sekarang kita nak orang nak menyumbang, tapi susah. Saluran itu, dan orang tak yakin kalau yang pengaji bagi kita dengan aman Palestin 50 juta dah kulit orang, tapi tak sampai ke sasaran. Itu nama aman Palestin, nama besar tu pun ada penyelewengan. So apa yang kita perlu buat di sini untuk yang meyakinkan kita punya penyumbang ialah kita declare dalam sistem kita secara live berapa kutipan, dan secara live juga penyaluran duit tu. Kami tunjukkan 2 hari lepas kita keluarkan video orang pasang aircon dekat sekolah, tunjuk gambar orang pasang apa semua. Jadi parent clear, oh duit kami ni dah clear. Sebab masyarakat kita ni dia suka menyumbang. Kalau kita lihat apa yang disumbang terus sampai ke sasaran. Sebab itu sumbangan kepada Siren Care semua tu melonjak berjuta-juta. Sebab apa? Siren Care tu dia punya NGO tu, dia dah plan dah dalam sistem FB itu, dia dah susun dah konten itu. Untuk satu hari ni pukul apa? Pukul 6 pagi ada, 10 pagi ada, 12 tengah ada, 3 petang ada. Sumbangan sampai saja, gambar tu keluar. Jadi, masyarakat kita tengok, oh ini dia suka dan dia tak.
Just top up. Dan kita boleh tengok dia punya back end dia tu, siapa yang menyumbang. Boleh tengok balik pada slide. Portal ni kita boleh tahu siapa yang menyumbang, berapa sumbangan itu. Sebab kita melalui chip tadi tu, payment gateway, kita boleh tahu siapa yang menyumbang, dan kita boleh tahu kekerapan orang tu nak menyumbang banyak-banyak. Jadi ini kaedah yang pada saya sesuai lah. Jadi di sini saya tahulah siapa yang boleh. Bagi saya mungkin 5 minit lagi kot. Takut dia minum habis 11. Minum dulu kita sama balik. Saya pun tak. Saya selesai kita. Jumpa kita pasal 5 minit je. Ini dia punya database. Kita boleh check dalam sistem berapa orang menyumbang. Dan kita boleh tahu siapa yang menyumbang. Rozali dia nak sumbang untuk smartboard, sumbangan dia 200. Zarina Muhammad Asyari sumbang 1000. Masyita Ibrahim sumbang 50. Alhamdulillah, bila saya tengok balik database parent kita, prinsip sebelah ni 35% orang berpendapatan lebih 15,000. Betul ada orang B40 kat sekolah kami tu, anak-anak B40. Tapi 35% berpendapatan tinggi. Mereka ni berpotensi untuk nak menyumbang lebih. Tengok tu, sekali sumbang 1,200. Jadi setiap hari duit masuk secara kita tak sedar. Ini kita tak ada campaign, kita tak ada apa. Parents sendiri tahu. Parents sendiri yang akan. Biasanya hari Jumaat pagi akan lancar lah, sebab kita pun akan hantar mesej hari Jumaat pagi. Hari Jumaat, hari berkat, elok bersedekah. Hari Jumaat melonjak. Jadi inilah yang telah kami gunakan panjang 2 bulan kami buat lancarkan portal ni, dah dapat 50,000. So sebulan average 25,000. Kalau 10 bulan 250,000. Cik Lan senyum lah. So saya nak semua cukup besar itu senyum lah lepas ni. Jangan Cik Lan senyum. Jadi yang penting walk the talk. Kita kena ambil take action. Maknanya apa yang kita dah buat ni, saya nak buka jalan supaya gunakanlah portal ni. Kita tak payahlah bayar kos dah. Cuma bayar kos maintenance itulah mungkin RM99 sebulan dia. Itu tak ada masalah untuk nak maintain kita punya hosting kita tu kan. Inilah kita budaya kita ialah budaya memberi. Macam tadi wakaf Turki tadi tu. Sekarang ni mereka di sekolah kami ni wakafkan kemudahan-kemudahan untuk pembelajaran untuk murid. Wakaf mesin kowe. Ini berkat ni. Selagi mesin kowe tu ada situ, orang minum, pahala mengalir. Mesin kowe ada 3. Ini smartboard yang YDP sumbang saya yang pertama. Ini NYDP bagi aircon, printer. Kemudian orang bagi bas, wakafkan bas, tapi bukan bas ini, wakaf penggunaan bas. Ini wakaf aircon, wakaf peti ais, wakaf kipas. Ini kita faham ni hadis sebut bila mati anak Adam hanya 3 perkara yang tinggal. Sedekah jariah. Jariah itu maksudnya apa? Yang mengalir, yang berterusan. Ini maksudnya wakaf. Benda yang boleh guna pakai yang berterusan. Ilmu yang bermanfaat. Kita memberi sekolah ni maknanya tempat orang menyampaikan ilmu. Atau anak-anak yang mendoakan. Anak soleh ni sebenarnya dalam tafsiran saya sebenarnya bukan anak kita saja, bukan anak kita sendiri, anak didik kita. Ini tuan-tuan punya platform lah. Kita melahirkan anak didik yang soleh yang mendoakan kita. Jadi saya simpulkan kat sini, inilah formula matematik saya. Formula matematik, formula infak saya ialah 10 tolak 1. Kalau formula matematik 9 kan. Formula matematik saya 10 tolak 1 1 ni akan bertambah menjadi 7. Ini dalam Al-Quran sebut 1 akan tumbuh 1 cabang, 1 akan menumbuhkan 2 cabang, 7 cabang akan menumbuhkan 100 buah. So maknanya setiap kali kita memberi yang 1 yang kurang, yang kita rasa kurang tu, sebenarnya bertambah 700. Inilah sebagai inspirasi saya sebagai orang yang meneraja atau mendukung usaha ni. Sebab kita jangan rasa memberi itu kita kehilangan harta.
sayang duit hilang ataupun kurang, memang itu naluri atau psikologi kita. Tapi percayalah, satu yang kurang tu akan menjadi 700. Dan 700 ni kita akan dapat dalam bentuk yang kita tak sangka-sangka. Alhamdulillah, saya sebagai peniaga, rezeki saya mencurah-curah. Saya merasakan sebenarnya amalan memberi yang kita buat, yang kita tak berhenti-henti, dan kita tak tahu amalan mana satu yang memberi itu, yang pemberian sikit ke pemberian banyak ke, yang kita tahu yang mana tu yang betul-betul ikhlas. Mungkin yang sikit tu ikhlas tu yang boleh menambahkan kita punya kebahagiaan hidup. Ini pada saya, making money is happiness, making other people happy is super happiness. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selingan tadi, inilah Dewan Bani Convention saya ini.